Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Bersama saya Abang Muazli Abang Abdul Samad dalam Berita Pagi Sarawak, edisi Ahad 3 April. Golongan belia di negeri ini dipelawa untuk merebut peluang mendapatkan dana industri belia kreatif Sarawak di bawah Kementerian Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak untuk mengangkat bakat bukan saja dalam bidang kemahiran kebudayaan dan kesenian, malah dalam keusahawanan. Menterinya Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata dana itu yang telah dimulakan sejak 2 tahun lepas kini berjumlah 7 juta ringgit dan pemohon yang menggunakan dana itu tidak perlu membuat pembayaran balik. Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah menambah, kini dengan wujudnya portfolio baru dalam kementerian itu iaitu pembangunan usahawan, dana itu juga dapat digunakan sebagai modal belia yang ingin berkecimpung dalam bidang berkenaan. Beliau memberitahu demikian dalam sidang media selepas majlis perasmian program Youth Entrepreneur Set-up YES and Financing di Dewan Suara Kuching. Sementara itu dalam sidang media yang sama, beliau turut mengalukan penubuhan kelab belia di Sarawak bagi memudahkan penyertaan golongan belia dalam program serta inisiatif yang diadakan di bawah Menteri Belia, Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak. Terdahulu, Timbalan Menteri Belia, Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak, Dr. Ripin Lamat memberitahu program Youth Entrepreneur Set-up YES and Financing untuk memupuk dan menanam semangat keusahawanan dalam kalangan belia dan menjadikan ia sebagai bidang yang dipelopori oleh golongan itu masa kini. Ujarnya lagi, program anjuran bersama Bank Kerjasama Rakyat Malaysia itu juga bagi mendedahkan program bantuan pinjaman pembiayaan mikro yang ditawarkan kepada usahawan belia seluruh negara. Penggiat seni dan industri kreatif di negeri ini perlu bijak mengambil peluang menerusi bantuan yang disediakan kerajaan untuk terus berkarya dan menghasilkan karya yang kreatif. Menurut Menteri Kanan Kerja Raya, Datuk Seri Fadilah Yusof, bantuan tersebut bukan sahaja dapat memastikan kelangsungan pemain industri itu, malah menjamin masa hadapan produk kreatif negara. Datuk Seri Fadilah menambah, golongan itu memainkan peranan penting dalam mencarakkan nilai kemasyarakatan terutama dalam kalangan generasi muda menerusi hasil karya mereka. Oleh yang demikian, mereka seharusnya memanfaatkan sebaik mungkin bantuan yang disediakan menerusi agensi berkaitan seperti Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia FINAS untuk menghasilkan karya yang berkualiti tinggi. Datuk Seri Fadilah berkata demikian dalam program SW at Japan bersempena Hari Seniman Negara di Kota Samarahan. Pada majlis itu, beliau turut menyampaikan bantuan keluarga Malaysia FINAS prihatin kepada 5 orang penerima terdiri dalam kalangan penggiat seni di Sarawak. Selepas lebih 2 tahun, kini lapangan terbang Miri mulai sibuk menerima penumpang termasuk seramai 131 orang bersama 4 orang bayi. Antara penumpang dari Singapura tiba di lapangan terbang itu semalam. Menteri Pengangkutan Datuk Seri Lee Kim Shin berkata, bagi menjaga keselamatan kesihatan semua pihak dalam norma baharu ini, semua penumpang dari Singapura perlu menjalani ujian calitan 2 hari sebelum penerbangan. Mereka yang menaiki kapal terbang yang asal dari Singapura, ya, mereka datang tak payah buat RTK test di sini, tapi mereka mesti buat PCR test 2 hari 24 jam sebelum mereka menaiki pesawat, ya. Dan mereka yang datang daripada luar, daripada Singapura, transit di Singapura, misalnya mereka datang daripada UK, Australia, New Zealand sampai ke Singapura, dia transit gunakan flight Scoot ke Miri. Apabila tiba di Miri, mereka perlulah membuat RTK profesional. Beliau ditemui pemberita selepas memantau ketibaan penumpang pertama di lapangan terbang Miri. Datuk Seri Lee Kim Shin juga berkata dengan pembukaan sempadan ini, ia akan meningkatkan jumlah pengunjung ke Bandaraya Miri sekaligus mengembangkan sektor ekonomi Miri. Beliau juga berharap agar sempadan di Sungai Tujuh Miri khasnya negara Brunei Darussalam juga akan membuka sempadannya. Peranan ibu bapa dan pendidik Taman Bimbingan Kanak-kanak atau Taman Asuhan Kanak-kanak di bawah Jabatan Kemajuan Masyarakat KEMAS penting dalam peringkat pembentukan modal insan negara. Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti, Datuk Rozi Yunus berkata, kerjasama erat dan jitu membabitkan kedua-dua pihak adalah untuk perkembangan kanak-kanak terbabit.
Dato' Rozi menjelaskan selain kerjasama menerusi pelbagai aktiviti dan program bagi menggalakkan penyertaan ibu bapa, ia sekaligus mewujudkan kesinambungan pembelajaran kanak-kanak di tabika atau taska dengan di rumah. Beliau berucap pada bengkel kemahiran keibubapaan Tabika Taska Kemas Parlimen Sibuti di Masjid Darul Hana Lambir. Beliau menambah perkembangan kanak-kanak juga dipengaruhi oleh cara pemakanan yang sihat dari seawal usia hingga 6 tahun. Seramai 40 orang ibu bapa menyertai bengkel tersebut yang bertujuan meningkatkan kefahaman dan kesedaran dalam kalangan ibu bapa serta penjaga terhadap perkembangan kanak-kanak. Selepas lebih 4 tahun tempoh pemuliharaan dilaksanakan, akhirnya Masjid Al-Qadim di Sibu yang berusia selebih 160 tahun akan kembali beroperasi untuk solat 5 waktu dan solat tarawih tidak lama lagi. Kini kerja-kerja pemuliharaan terhadap masjid itu memasuki fasa terakhir. Timbalan Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Dr. Anwar Rapai berkata, perancangan untuk membuka semula masjid berkenaan untuk solat tarawih adalah pada 10 malam terakhir Ramadan ini. Beliau menjelaskan pembukaan semula masjid berkenaan dilihat mampu menarik lebih ramai penduduk Islam di kawasan berdekatan untuk terus mengimarahkan masjid itu, terutama pada malam-malam terakhir Ramadan. I think not only people in Sibu now are very impressed and waiting for the mosque to be reopened, but the whole Sarawak anak Sibu are really keen to come back. Okay, I ask them to come back this Hari Raya lah. Okay, no more MCO, no more. Come back and see this mosque. This is for all the people of Sibu. Beliau berkata demikian ketika melakukan lawatan ke Masjid Al-Qadim di Sibu. Dr. Anwar memaklumkan masjid berkenaan telah diiktiraf sebagai salah satu bangunan warisan di Sarawak dan ia akan dibuka kepada pelancong. Sementara itu, pada majlis berasingan, Timbalan Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Dr. Anwar Rapai menyaran Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG untuk melakukan lawatan ke rumah pelajar yang bermasalah bagi mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh pelajar sehingga menjejaskan pelajaran. Akhir guru besar dan pengetua pergi ke sekolah, pergi ke rumah. And they found that ibu bapa masih belum bangun lagi. Bagaimana anak hendak belajar? Sebab itulah peranan mereka ini sepatutnya beri fokus kepada keluarga yang bermasalah. Once you resolve that, I can assure you pelajar tersebut akan dapat mencapai keputusan yang lebih baik, insyaAllah. Tegasnya adalah amat penting untuk mengubah sikap ibu bapa pelajar terlebih dahulu jika mahu seseorang pelajar berjaya dalam pendidikan. Dr. Anwar berkata demikian pada pelancaran gerakan massa Terima Kasih Cikgu sempena sambutan Hari Guru kali ke-51 peringkat negeri Sarawak tahun 2022 di Sarike. Operasi Pasar Tani Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan FAMA di beberapa tempat di bahagian Betong akan diaktifkan semula setelah negara kini berada dalam fasa peralihan ke endemik. Pegawai FAMA bahagian Betong, Drus Khairul Lizman Osman memberitahu pasar tani berkenaan adalah di Meludam dan Sepauh. Menurut Drus Khairul Lizam, dua pasar tani tersebut merupakan yang aktif sebelum ini namun operasinya terjejas akibat penularan COVID-19. Beliau menjelaskan operasi pasar tani di Maludam dijangka akan bermula pada Mei nanti selepas sambutan Hari Raya Aidilfitri. Tambahnya dengan pengoperasian semula pasar tani berkenaan, FAMA Sarawak menaruh harapan besar ia akan dapat membantu petani dan pengusaha produk makanan tempatan memulihkan semula ekonomi masing-masing yang terjejas sebelum ini. Beliau berkata demikian kepada RTM pada program Jualan Mai Rakyat dan Pasar Tani di Maludam. Sementara itu, Persatuan Pasar Tani Maludam melahirkan rasa syukur peralihan ke fasa endemik memberi peluang kepada mereka untuk kembali berniaga seperti biasa. Apatah lagi ketika ini peniaga dan penjaja mempunyai tapak berbumbung yang lebih selesa disediakan oleh kerajaan untuk mereka memasarkan hasil pertanian dan produk makanan. Okey, untuk perancangan Pasar Tani Kampung Meludam, kita akan mulakan bulan 5 akan datang, kita akan mulakan start untuk Pasar Tani bulanan.
kita akan buat selalunya kita buat untuk setiap bulan, insya-Allah. Objektif pasar Tani Fama antara lainnya bertujuan untuk memperluas pasaran hasil pertanian, mengurangkan kebergantungan pengeluaran kepada orang tengah dan mengurangkan kos serta margin pemasaran. Menyantuni golongan mu'alaf merupakan salah satu pengisian dalam program Jelajah Ramadan di stesen Radio Television Malaysia RTM Limbang. Penerbit program Jeffrey Lahab berkata program tersebut turut berkolaborasi dengan beberapa jabatan dan agensi di daerah itu. Ini antara salah satu program Jelajah Ramadan di Limbang FM yang mana kita menyantuni saudara baru kita ataupun mu'alaf di bahagian Limbang ini. Dan kita telah pun berusaha untuk menyumbangkan sumbangan bersama dengan pihak agensi lain seperti KPD NHCP dan Petronas yang sama-sama menjayakan program kita pada hari ini. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas program menyantuni saudara baru di Limbang. Sementara itu, pelaksanaan program tersebut disambut baik oleh saudara baru. Perasaan saya berterima kasih kepada semua yang menyumbangkan kepada kami untuk bulan Ramadan tahun ini. Dan juga berterima kasihlah pada semuanya. Saya bersyukurlah. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih pasal ada sokongan pada saya lah. Saya mengucapkan semua terima kasih semuanya. Mudah-mudahanlah murah rezeki semua kita yang ada beri bantuan sama akulah. Sekian berita Pagi Sarawak edisi Ahad 3 April. Keluarga Malaysia, manfaatkan kelonggaran yang diberikan kerajaan dengan penuh tanggungjawab dalam usaha kita memerangi COVID-19. Jangan alpa, terus patuhi yang ditetapkan. Assalamualaikum, salam keluarga Malaysia dan selamat berhujung minggu. Jumpa lagi.